Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada peribahasa berkata begini. Pipi tersorong-sorong. Orang sudah tidak mau, janganlah tegeh-hege lagi. Kalau orang sudah tolak, janganlah memaksa lagi. Kalau memang sudah tidak sebulu lagi, lebih baik tinggalkan saja. Itu kalau bercinta. Tapi kalau memang sudah berkahwin, memang macam mana pun memang tidak jalan. Tak boleh bercerai, berdosa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pada pendapat saya sajalah. Lebih baik Muhyiddin Yassin tinggalkan saja Perikatan Nasional. Sudah tidak ada harapan yang cerah lagi untuk diri dia, menjadi Perdana Menteri. Sudah tiada harapan lagi Perdana Menteri daripada bersatu. PAS memang tidak akan lagi untuk membenarkan mana-mana pihak mengambil peluang yang ada pada PAS untuk mau jadi kerajaan dan akhirnya Perdana Menteri daripada PAS. PAS sudah dengan serius sudah menyatakan bahawa mereka tidak lagi membenarkan sesiapa pun merampas peluang untuk menjadi kerajaan dan memiliki Perdana Menteri daripada PAS. Itu satu kenyataan yang serius, kenyataan yang tegas daripada pemimpin PAS. Takkanlah yang itu pun masih belum dipahami oleh Muhyiddin Yassin. Takkanlah itu pun masih belum dipahami oleh pemimpin-pemimpin bersatu. Takkanlah itu masih belum jelas bagi pemimpin-pemimpin bersatu bahawa Muhyiddin Yassin memang sudah tidak ada harapan di dalam Perikatan Nasional. Kecuali dia keluar dari Perikatan Nasional membentuk satu gerakan sendiri untuk memastikan bahawa dia boleh jadi Perdana Menteri. Okey, sebelum kita teruskan ulasan politik, saya ingin perkenalkan satu produk yang memang saya pakai sekarang, perfume daripada Dubai, Abu Dhabi. Di TikTok saya ada sertakan di beg kuning. Ini memang dipakai oleh orang-orang kayangan di Abu Dhabi, di Dubai, di UAE. Harga dia ini mahal kalau di sana. Tapi bila datang Malaysia, dia jadi murah. Sangat murah, sangat berbaloi. Saya jamin ini pasti memuaskan hati anda. Saya sentiasa kena puji oleh datuk-datuk, datin-datin, orang-orang kenamaan, orang-orang jutawan, businessman. Siapa saja yang saya jumpa, saya selalu dipuji kerana saya wangi. Mana ada orang suka berjumpa dengan kau kalau kau busuk. Jadi untuk mengelakkan itu, anda boleh try, anda boleh cuba ini daripada Abu Dhabi, daripada Dubai. Minta maaf, daripada Dubai UAE. Perfume dia nafas kudus. Memang sangat-sangat wangi. Sangat-sangat wangi. Okey? So grab sekarang, kerana sekarang ada promosi. Jangan sampai dia harga naik lagi. Baru menyesal, sudah terlambat. Okey. So, pada pendapat saya, secara jujurnya, secara ikhlasnya, lebih baik Muhyiddin Yassin tinggalkan sajalah. Tinggalkan saja Perikatan Nasional, bentuk satu lagi jajaran politik yang baru untuk menjadi Perdana Menteri. Dan nanti bila sudah menang Perikatan Nasional pula. Bila sudah menang pada PRU 16 nanti, kalau PAS menang banyak dia punya kerusi tapi tidak mampu jadi kerajaan, barulah jadi kingmaker sekali lagi. Bolehlah macam begitu. Bolehlah baru dia jual mahal sekali lagi untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi pertama itu. Kedua, memang Perikatan Nasional tidak lagi memerlukan Muhyiddin sebagai pengerusi di dalam Perikatan Nasional. Kerana ada lagi yang lebih berkaliber daripada Muhyiddin Yassin. Tapi tahniahlah diucapkan kepada si Azmin Ali yang walaupun dia hanya pendatang segera ke Bersatu, tapi dia diterima dengan baik sampai dia jadi Setiausaha Agung lagi.
Tidak kecil hati ke orang-orang lain. Tidak apalah. Lantak kamu lah. Itu parti politik kamu. Oke, so itu pendapat saya. Muhyiddin Yassin sepatutnya perlu untuk lepaskan jawatan. Patut untuk letak jawatan, tinggalkan saja bersatu pula Perikatan Nasional dan bentuklah jajaran baru. Apa itu pendapat saya? Apa pendapat anda? Tinggalkan komen. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku. Kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ada 3 fakta. Ada 3 fakta menarik yang membuatkan saya berfikir apa sebenarnya yang terjadi nih. Yang membuatkan saya timbul dalam fikiran saya ada persoalan yang timbul, apa sebenarnya yang berlaku nih. Soalan yang pertama ialah kalau betul pemberi maklumat tentang isu skandal rasuah adun Sabah ni, 8 orang adun Sabah ni, kalau betul itu adalah fitnah, yang menjadi persoalan saya, kenapa 8 orang ini tidak buat laporan polis? Saman saja pemberi fitnah tu. Takkanlah dorang 8 orang adun kalau bersatu hati kalah tu pemberi maklumat tu kalau fitnah. Lagipun kalaulah ada dorang menang saman fitnah, boleh bagi-bagi 8 orang duit menang saman fitnah. Jadi itulah persoalan pertama. Kenapa dorang tidak saman? Kenapa dorang tidak saman? Sampai yang kedua, fakta yang kedua. Sampailah si pemfitnah ni dia cabar Hajiji, dia cabar adun-adun yang berkenaan itu untuk saman dia. Bayangkan beraninya dia bilang saman. Dia cabar untuk saman. Tapi adakah mereka melakukan saman itu? Sampai sekarang saya belum lagi dengar adanya tindakan saman daripada mana-mana pihak, termasuklah Hajiji. Tapi jangan salah faham. Saya cakap ini bukanlah saya kata Hajiji dan geng-geng dia 8 orang adun tu tidak mau bertindak. Mungkin mereka malas mau layan orang-orang yang tidak cukup level, begitulah. Mungkin dorang malas untuk mau pergi naik mahkamah. Mungkin dorang malas untuk mau buat itu buat ini. Sedangkan rakyat boleh tahu mana yang betul, mana yang tidak. Tidak payah kasih terang pun rakyat sudah tahu. Mungkin begitulah di fikiran dorang. Okey. So, yang ketiga. Fakta ketiga. Ini bukan persoalan. Fakta ketiga ini bukan persoalan. Ini fakta. Fakta ketiga ialah telah pun diumumkan oleh SPRM Tan Sri Azam Baki. Tan Sri Azam Baki. Tan Sri Azam Baki. Tan Sri gitu. Azam Baki sudah pun mengumumkan, saya baru nampak tagline, headline daripada satu berita bahawa pemberi maklumat pun sudah pun disiasat oleh SPRM. Inilah yang terbaik. Inilah yang kita mau. Bukan hanya yang terlibat minta rasuah, tapi yang bagi rasuah pun disiasat sama. Barulah berhenti ada rasuah di negara kita. Yang memberi pun diambil tindakan, yang meminta pun diambil tindakan. Baru ngam. Okey. Satu lagi persoalan yang keempat yang timbul di fikiran saya ialah kenapa diorang saja? Kenapa diorang saja? Kenapa diorang saja? Daripada parti lain dia dah. Kenapa? Begitu. Persoalan seterusnya ialah kenapa si pemberi maklumat tidak terus pergi SPRM? Dia pergi bagilah pula bukti video itu, kewujudan video itu bukan kepada SPRM tahu dia bagi. Dia bagi kepada Malaysia Kini pula. Kenapa? Dia tidak yakin dengan SPRM kah? Dia ragu-ragu dengan SPRM kah sampai dia bagi kepada Malaysia Kini pula? Kan bagus terus bagi saja dekat SPRM.
Senang cerita. Tidak banyak persoalan, tidak banyak menimbulkan banyak persoalan. Okey. So, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini ada banyak lagi persoalan. Kita tunggu, semoga SPRM dapat membuat siasatan terbaik, keputusan terbaik, dan paling penting saya doakan Malaysia akan bebas daripada pengaruh rasuah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita. Majulah sukan untuk Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye bye.